أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gemma Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf pentadbiran Gemma Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dihormati sahabat-sahabat pencinta ilmu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini adalah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita, telah mendatangkan kita dan telah mendudukkan kita dalam majlis ilmu. Maka itu adalah satu nikmat yang sangat besar yang tidak terhingga harganya,
yang tidak ternilai harganya. Oleh kerana itu hendaklah kita berterusan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan segala tuntutan-tuntutannya. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang yang sentiasa berterusan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini kita sambung muzakarah perbincangan kita daripada kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, iaitu pada hadis yang ke-19, masih lagi hadis yang ke-19, iaitu pada perbincangan potongan hadis wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Iaitu perbincangan tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum ni kita telah sebutkan tentang apabila seseorang itu dia beriman dengan takdir, apabila dia beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melahirkan ketenangan. Dia akan menyebabkan ketenangan dalam hati, mana tidak akan datang kerisauan, tidak akan datang ketakutan. Apabila dia meyakini dengan takdir Allah Taala, maka tidak akan berlakulah kesedihan disebabkan ditimpa musibah, disebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, maka dia akan jadi tenang, dia akan jadi tenteram apabila dia menyerahkan dan dia berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perbincangan pada petang ini pada perkara yang ke-14, iaitu beriman kepada qada dan qadar itu melahirkan keberanian. Setelah mana jelas bahawa manfaat dan mudarat adalah sesuatu yang telah ditentukan. Qadrun muhtam, sesuatu yang mana memang dah tetap. Sesuatu perkara yang memang dah dimeterai. Manfaat dan mudarat satu perkara yang Allah Taala dah tetap ia berlaku ataupun tidak berlaku. Dan juga jelas mana tak ada seorang pun yang dapat merasai mudarat dan manfaat tersebut. Manfaat dan mudarat itu tidak akan sampai kepada seseorang itu melainkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ilmu Allah. Mana dalam ilmu Allah Taala, dalam qada qadar Allah Subhanahu wa taala, ia telah tetap untuk mendapat mudarat ataupun manfaat, maka ia akan merasai mudarat ataupun manfaat tersebut. Maknanya kalau ianya tidak ada dalam ketentuan Allah Taala, maka seseorang itu tidak akan terkena kepadanya mudarat dan tidak akan merasai manfaat. Maka seseorang mukmin itu bila mana dah jelas semua perkara ini, bila dah tahu dah yakin dah tentang manfaat dan mudarat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya seseorang yang beriman itu hendaklah bersegera melaksanakan perintah. Maka hendaklah dia bersegera falyandafi' al-mu'min ila ma amarahu Allah bihi. Hendaklah dia memelihara orang yang beriman itu akan perkara yang Allah Taala telah memerintah dengannya. Maknanya bila mana kita dah yakin dah segala ketentuan itu adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, maknanya kita akan berlaku mudarat ataupun tidak, akan berlaku manfaat ataupun tidak. Bila dah jelas, bila kita dah yakin dah Allah Ta'ala yang bagi manfaat, Allah Ta'ala yang bagi mudarat,
Kalau Allah Ta'ala bagi manfaat, tak ada siapa pun boleh halang manfaat tu daripada sampai pada kita. Dan kalau Allah Ta'ala dah tetapkan mudarat itu berlaku pada seseorang, maka tak ada siapa pun yang boleh tahan kemudaratan tersebut. Maka ini bila mana kita telah yakin perkara ini, maka sepatutnya kita bila mana Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu perkara kepada kita, maka hendaklah kita bersegera melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mana jangan kita takut dah akan berlaku sekian-sekian perkara. Kalau buat macam ni akan datang macam ni, terutamanya kemudaratan. Contoh kalau kata nak pergi kalau kita buat kita tunaikan perintah Allah Taala akan menyebabkan berlakunya, contoh kalau kata kita pergi bas berhenti pergi semayang. Maka pergi semayang dan kita tahu biasa bas berhenti sekian-sekian masa. Maka kita dah bila kita dah tahu dah, contoh kita dah tahu bas tu dia akan gerak dia akan berhenti setengah jam. Maka kita pun ada masa setengah jam nak buat itu, buat ini, apa semua, nak selesaikan urusan tandas dan sebagainya. Maka bila kita dah tahu, kita dah yakin dah bas akan bergerak setengah jam selepas ni, maka kita akan buat sesuatu tu tak berasa takut. Maknanya kita dah ada set masa tu. Tapi maknanya perumpamaan ni kita tak boleh samakan. Maknanya sebagai gambaran sahaja. Maknanya macam itulah juga bila Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah Ta'ala semuanya berada dalam rahsia Allah Ta'ala, maka tak perlu kita takut dalam kita nak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu kita takut kita akan didatangi mudarat. Kalau kita tunaikan perintah Allah Ta'ala, kita akan kena macam-macam perkara. Tak perlu takut dah. Tunaikan sahaja perintah Allah Ta'ala. Apa yang datang selepas itu, maka itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Mana hendaklah dia menyatakan kebenaran walaupun kepada dirinya sendiri. Mana kalau kata bila perkara tersebut diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan kita diperintahkan untuk bercakap benar, maka kita hendaklah kita bercakap dengan percakapan yang benar walaupun kita terpaksa menerima, walaupun kalau kita cakap perkara yang benar akan menyebabkan kita ditimpa kesusahan, maka itu adalah ancaman daripada manusia. Tetapi ianya adalah segala perkara yang akan berlaku semuanya dalam ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Maka jangan kita takut untuk cakap benda yang benar. Jangan kita takut untuk menceritakan kebenaran. Walaupun menyebabkan walaupun kepada dirinya sendiri, itu maksud dia walaupun kebenaran itu akan menyebabkan keburukan kepada dirinya. Menyatakan kebenaran walaupun kesan daripada kebenaran itu akan jatuh kepada dirinya sendiri. Maknanya kalau kata dia terbuat salah, jangan takut untuk mengaku kesalahan. Sebab apa? Sebab yang akan datang, apa perkara yang akan berlaku, Allah Ta'ala yang tetapkan. Tak perlu kita takut akan perkara yang kita tak pasti. Tak takut kepada celaan orang di dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Maknanya kalau kalau kita diperintahkan untuk dakwah manusia kepada Allah, maka jangan takut apa orang cakap. Buat sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jangan kita takut celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna fillahi lawmata laim. Janganlah takut terhadap perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, terhadap orang yang mencela, terhadap celaan orang yang mencela. Maknanya jangan takut siapa-siapa. Kalau selagi mana perkara yang kita sampaikan itu benar, selagi perkara yang kita buat itu betul, maka kita jangan takut. Jangan kita rasa khawatir
dengan kata-kata orang. Buat contoh, kata buat satu kempen, kempen yang baik, satu kempen yang baik. Dan kadang-kadang benda yang bila nak buat baik ni, yalah, maklumlah kadang-kadang orang yang ajak buat kebaikan tu, dia dikenali sebagai orang yang bukan daripada background orang agama. Contoh, orang biasa-biasa, tapi dia buat baik, dia beranikan diri untuk ajak orang kepada sesuatu perkara yang elok. Maka akan datanglah macam-macam. Bila orang yang ada sifat dia iri hati, sifat dia cemburu, maka dia akan ejek, dia akan mempermainkan orang tersebut. Dia akan kutuk orang tersebut. Alah, kau pun sama, nak ajak-ajak orang buat kebaikan. Kau pun banyak dosa, lepas tu nak suruh orang buat baik. Mana benda, kalau kita buat benda tu betul, walaupun kita sendiri tahu keadaan diri kita tak berapa baik, jangan kita takut dalam kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dalam kita menyuruh orang buat kebaikan. Kerana apa? Perintah buat baik ni tak semestinya kita dah buat semua kebaikan barulah kita boleh suruh orang, ajak orang buat baik. Jadi masih lagi kita ni, kalau kita tu orang Islam, maka masih lagi kita ada tanggungjawab untuk bawa manusia kepada kebaikan, bawa manusia kepada agama. Walaupun kita belum 100% beramal dengan agama. Walaupun kita belum 100% beramal dengan agama, tapi kita tetap disuruh untuk kita ajak orang kepada amal agama. Sebab apa? Ajak orang kepada kebaikan itu adalah perintah Allah Ta'ala. Contoh, ajak kepada solat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala perintah, suruhlah, perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk mengerjakan solat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menyuruh orang buat kebaikan dan laranglah olehmu daripada laranglah oleh kamu akan manusia daripada melakukan keburukan. Yang ni bila benda tu perintah, maka kita kena buat. Mana jangan takut apa-apa akan jadi kepada kita. Kerana setiap apa yang akan terjadi itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hendaklah bersikap berani tanpa takut kepada kematian. Mana kalau nak buat kebaikan, mana jangan kita rasa takut, jangan kita rasa sedih kalau orang ejek kita. Jangan kita rasa down bila orang mempermainkan kita. Mana kita kena buat selagi mana kita ada kemampuan untuk melaksanakan kebaikan, maka jangan kita berhenti daripada buat kebaikan. Mana kat sini kata kena sikap berani. Bila kita yakin dengan qada dan qadar, maka kita kena berani untuk buat kebaikan. Jangan kita takut mati. Jangan takut kepada kematian. Jangan takut mati. Sahabat radhiyallahu anhum pada awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa dakwah sahabat kepada Islam. Sahabat ni apabila mereka dapat Islam, mereka berani dan mereka tak takut kalau mereka ni dipukul. Mereka tak takut kalau mereka ini dianiaya. Selagi mana mereka berada atas kebenaran, selagi itulah mereka tak takut sesuatu yang menimpa mereka. Mereka akan redha kerana mereka yakin itulah ketentuan Allah Ta'ala untuk mereka. Sehingga kan
sahabat-sahabat mereka bila masuk Islam je, ada yang di kalangan mereka isytihar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana la ilaha illallah tak ada, mengisytiharkan muka surat 213. Muka surat 213. Isytihar, dia isytiharkan keislaman dia, walaupun pada ketika itu masih ramai lagi orang musyrikin. Mana dia isytihar, masa ini awal-awal Islam. Sehingga bila orang dengar, orang terus pukul dia. Orang terus pukul dia. Nak bagi tahu, orang yang berada atas kebenaran, dia akan berani, dia tak akan takut walau apa pun menimpa mereka. Dan menaruh tanpa takut kepada kematian atau menaruh harapan untuk hidup lebih lama, sebagai menyatakan kebenaran keyakinannya terhadap firman Allah Ta'ala. Mana mereka begitu yakin dengan firman Allah Ta'ala, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا, katakanlah ya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, sekali-kali, lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, tidak akan datang kepada kami, tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk kami. Maknanya Allah Ta'ala perintah untuk kita membina keyakinan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita kena yakin takkan sesuatu pun dapat menimpa kita melainkan ianya adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, yang mana segala perkara berlaku dalam perintah Allah Ta'ala. Semuanya telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, falyatawakkalil, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja tempat orang-orang orang-orang mukmin itu bertawakal. Maka hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada surah At-Taubah ayat 51. Ini nak memberitahu kepada kita, jangan kita takut dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mana jangan kita rasa takut, jadi kita kena berani untuk membuat sesuatu perkara selagi mana dia berada di atas landasan yang betul. Jangan kita takut. Jangan takut apa-apa yang akan berlaku pada kita. Maknanya, dan kita kena yakin masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah Ta'ala tak ingin untuk berlaku, maka ia sekali-kali tidak akan berlaku. Apabila sesuatu perkara itu telah ditakdirkan, apabila sesuatu itu telah ditetapkan, telah ditulis untuk berlaku, maka orang yang ditakdirkan melakukan ketetapan itu akan tetap berusaha melakukan apa yang telah ditetapkan untuknya. Yang ini, apabila sesuatu perkara itu Allah Ta'ala telah tetapkan untuk orang itu melakukan sedemikian, maka orang yang telah ditetapkan itu, maka dia akan buat perkara yang sebagaimana dia telah ditetapkan. Allah Ta'ala akan gerakkan dia, Allah Ta'ala akan tuntun dia untuk, Allah Ta'ala akan pimpin dia, Allah Ta'ala akan gerakkan dia untuk buat benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Allah Ta'ala akan jalankan dia sebagaimana apa yang Allah Ta'ala dah takdirkan untuk dia.
Maka usaha dia itu akan mengarah kepada perkara yang telah ditetapkan. Maksudnya kalaulah apa yang kita sedang buat ini, kita menggerakkan tangan kita, kita kita melafazkan segala perkara yang ada daripada lidah kita, maka itu semuanya adalah takdir yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kita. Itu ada yang dikatakan takdir mu'allaq. Maka dia akan jadi macam ni. Tapi takdir mubram tetap sama. Maknanya bila Allah Ta'ala dah tetapkan dah, kita akan duduk di atas kerusi ini, kita akan bercakap, maka memang bila Allah Ta'ala akan gerakkan kita untuk kita buat perkara tersebut. Usaha kita tu akan menjurus kepada apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Tetapi kita kena ingat, jangan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ialah dia tengah-tengah. Dia tidaklah dia tidaklah qadir mutlak dan dia tidak majbur mahal. Maknanya dia bukan qadir mutlak dan juga dia bukan majbur mahal. Maksudnya apa? Maksud dia manusia itu dia Allah Ta'ala ada memberi kasab, memberi memberi jalan usaha. Di mana jalan usaha itu dia adalah ikhtiar daripada hamba. Manusia ni dia ada ikhtiar juga, makhluk ni ada ikhtiar. Dia bukanlah majbur, dipaksa semata-mata. Mana kalau kata puak Jabariyah, mereka mengatakan mereka kata semua benda berlaku, semua benda yang berlaku ni adalah Allah Ta'ala dah gerakkan kami macam ni. Maknanya dia punya pandangan, walaupun dia buat buruk sekalipun, dia memang terus nisbahkan, kata Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang menyebabkan kami buat keburukan. Itu orang Jabariyah punya pegangan. Maknanya Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan makhluk. Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala cipta kamu, Allah Ta'ala cipta perbuatan kamu. Perbuatan makhluk tu Allah Ta'ala cipta, tetapi Allah Ta'ala beri sedikit ikhtiar pada manusia. Itu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau Qadariyah pula, dia punya pandangan Qadariyah ialah dia merasakan perbuatan hamba ini dicipta oleh hamba. Allah Ta'ala mencipta hamba, tetapi perbuatan hamba dicipta oleh hamba. Maka bila dia mengatakan hamba itu mencipta perbuatannya sendiri, maka mereka tidak beriman dengan takdir. Mereka tidak beriman dengan takdir. Jadi bila mana kita dah tahu Allah Ta'ala itu yang mentakdirkan kita melaksanakan sesuatu, maka Allah Ta'ala akan ilhamkan dalam hati kita, Allah Ta'ala akan ilhamkan dalam hati kita untuk melaksanakan sesuatu perkara, dan Allah Ta'ala memberi ikhtiar kepada kita untuk kita laksanakan perintah. Kita nak laksanakan sesuatu perkara yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kita. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumah kamu, nescaya orang yang telah ditakdirkan akan mati itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Contohlah, Allah Ta'ala tetapkan seseorang itu matinya di sesuatu tempat. Maknanya, contoh ada setengah orang, dia tak pernah pergi luar negara. Tetapi Allah Ta'ala dah tetapkan dia ni akan mati di negara tersebut. Walaupun dia ni dari segi kalau kita fikir dia ni tak ada kemampuan pun. Tak ada kemampuan pun untuk pergi negara yang jauh. Maknanya dia ni orang miskin.
dan kalau kata hidup apa? Hidup dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi Allah Ta'ala dah tetapkan, contoh apa? Allah Ta'ala dah tetapkan dia meninggal dunia di negara yang jauh. Maka Allah Ta'ala akan wujudkan sesuatu keadaan yang mana dia akan pergi ke sana dan dia akan meninggal dunia di sana. Maknanya sekiranya seseorang kamu tidak keluar ke medan perang dan hanya tinggal di rumah. Contoh, kata kat sini, ada orang tu dia tak nak ikut perang. Kata kalau ikut perang nanti kata bunuh boleh mati. Dia takut mati. Tak nak pergi perang. Nak duduk rumah saja. Tetapi kalau Allah Ta'ala dah tetapkan dia akan mati, maka dia akan keluar juga daripada rumah tersebut. Dia akan pergi kepada tempat yang dia telah ditetapkan untuk terbunuh di situ. Maknanya kata kalau pergi perang pun akan mati. Kalau kita kata tak nak keluar rumah, maknanya tak keluar rumah pun kadang mana nak bagi tahu apa? Tak selamat. Kalau kita tak keluar rumah pun, kalau Allah Ta'ala tetapkan kita mati kat rumah, tak pergi perang pun boleh mati. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kalau Allah Ta'ala dah tetapkan seseorang itu dia punya keadaan dia macam tu, maka Allah Ta'ala akan gerakkan dia menuju kepada perkara tersebut. Kalau dia kata ditakdirkan dia mati di luar negara, maka Allah Ta'ala akan wujudkan asbab, Allah Ta'ala akan wujudkan keadaan yang mana dia akan pergi ke tempat tersebut dan dia akan mati di situ. Wallahu a'lam. Mana kat sini kita kena yakin dengan takdir. Bila mana kita yakin dengan takdir, maka kita jangan takut untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan jangan kita takut untuk meninggalkan, untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Mana takdir itu pasti akan berlaku. Kalau kita tak nak sekalipun, dia pasti akan berlaku. Dan kalau kita nak sesuatu perkara tetapi ianya tak ditakdirkan untuk kita, maka kita takkan dapat perkara tersebut. Walaupun kita punya dari sudut peluang tu memang ada, tetapi kalau kita ditakdirkan untuk tak dapat benda tu, maka kita takkan dapat. Walaupun kita dah hampir dah, contoh kan, ada orang dia ni pergi Mekah, dan dia memang waktu tu dia nampak dia nak pergi cium Hajar Aswad. Tetapi dia memikirkan keadaan tu dari segi logiknya, senanglah nak pergi, tak ada orang. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala takdirkan dia ni tak dapat cium Hajar Aswad, walaupun dia dah pergi dah menuju ke tempat tersebut, tiba-tiba dah sampai satu keadaan, tiba-tiba tu ramai orang berebut, tak ada, dia ke belakang, dah tak dapat. Maknanya itu sebenarnya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Allah Taala tak izinkan, memang dia tak akan dapat. Allah Taala tak izinkan benda tu berlaku, dia tak akan dapat melakukan perkara tersebut. Seperti mana yang disebutkan tadi, masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dalam doa Abu Darda. Kata dalam doa tersebut yang digalakkan untuk bacalah. Doa dipanggil doa doa pelindung lah. Doa pelindung. Ini dalam doa tu ada satu petikan ni, masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang Allah Taala kehendaki pasti akan berlaku. Iaitu apa sahaja yang Allah Taala nak benda tu berlaku, maka tak kira macam mana keadaan sekalipun benda tu akan berlaku. Wa ma lam yasha', tapi kalau Allah Taala tak inginkan benda tu berlaku, tidak dalam iradah Allah Ta'ala, tidak ada keinginan Allah Ta'ala untuk berlaku perkara tersebut, buatlah macam mana usaha sekalipun, buatlah macam mana helah sekalipun, lam yakun, maka ia pasti takkan berlaku. Pasti takkan berlaku.
Okay. Dan tambah yang ke-15, perkara yang ke-15, seterusnya ialah iman bukannya menyerah kalah. Maksudnya kalau kita beriman kepada qada dan qadar, bukan bermakna kita menyerah. Bukan kita menyerah. Itu yang dikatakan tadi. Kalau kata kita beriman kepada qadar, bukanlah kita serahkan 100%. Sehingga perkara yang tak sepatutnya pun kita berserah kepada Allah. Dan tawakal bukannya tawakul. Kata tawakal, dia bukan tawakul. Dia ada perbezaan. Kalau kata imanun la istislam. Kata iman itu bukan kita menyerah kalah. Kita berserah saja, tanpa kita ada ikhtiar. Kita berserah tanpa ikhtiar. Maka itu bukanlah dikatakan sebagai iman. Iman kepada qada dan qadar ini, dia meyakini perkara tersebut, apa yang Allah Ta'ala tetapkan akan berlaku, tetapi dia tidak meninggalkan usaha. Usaha itu adalah perintah juga. Perintah untuk kita beriman dengan qada dan qadar, dan usaha ikhtiar itu juga adalah perintah. Maka orang yang beriman, dia bukanlah orang yang berserah tanpa usaha. Betul juga. Tawakal bukannya tawakul. Itu tawakal inilah berserah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Tetapi tawakal dia tidak khilaf dengan usaha. Tawakal itu dia tidak bertentangan dengan usaha. Tawakal itu adalah berserta usaha. Dia bukan tawakul. Tawakul ini terus serah 100% tanpa usaha. Itu dipanggil tawakul. Sesungguhnya beriman kepada qada dan qadar dengan makna yang telah disebutkan di atas menunjukkan kepada kita palsunya dakwaan mereka yang pengecut. Meninggalkan usaha, menyerah diri kepada syahwat dan hawa nafsu. Ketika mereka berhujah dengan mengatakan bahawa kesesatan dan tenggelamnya mereka dalam maksiat, semuanya itu adalah takdir Allah yang telah ditetapkan kepada mereka. Inilah dakwaan orang Jabariyah. Ini adalah dakwaan orang yang berfahaman Jabariyah. Mereka serahkan usaha, mereka ni mereka orang yang pengecut. Orang yang tinggalkan usaha. Orang yang tak nak usaha kepada kebaikan. Serah diri pada nafsu. Dan mereka dakwa Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kami macam ni. Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kami kat sini. Kami ni sesat pun kerana Allah Ta'ala yang tetapkan kami sesat. Padahal mereka mengikut hawa nafsu. Mereka mengatakan bahawa kesesatan dan tenggelamnya mereka dalam maksiat semua adalah takdir Allah Ta'ala. Ini tak betul sama sekali. Mana mereka serah, orang kata menyerah kalah terus. Tanpa ada usaha dan ikhtiar untuk melakukan kebaikan. Mana usaha untuk melakukan kebaikan, ikhtiar untuk buat kebaikan adalah satu perkara yang penting dan ianya termasuk dalam keimanan kepada Allah Ta'ala. Melaksanakan perintah. Bukan kita serah tanpa kita ada usaha untuk buat kebaikan. Maksudnya usaha untuk kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Bukan kita serah bulat-bulat terus macam tu je, tanpa kita ikhtiar untuk buat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ini orang yang serahkan menyerah diri kepada syahwat dan hawa nafsu ni, inilah orang yang orang golongan Jabariyah. Dan mereka kata semua itu adalah takdir Allah yang telah ditetapkan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menyuruh kita beriman dengan qada dan qadar
Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan qada dan qadar, dan Allah Ta'ala juga, dia juga yang menyuruh kita beramal dengan firman-Nya, wa qul i'malu fasayarallah, wa qul i'malu fasayarallahu. Dan katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kamu bekerjalah kamu, berusahalah kamu melakukan amalan, maka Allah Ta'ala akan lihat amalan kamu itu. Allah Ta'ala akan lihat amalan kamu. Ini juga adalah perintah Allah Ta'ala. Maka kita, jangan kita berserah tapi tak, maknanya kalau kita nak kata dia beriman dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala tanpa kita ada usaha untuk taat perintah Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita tak usaha atas kebaikan, maknanya kita juga adalah orang yang meninggalkan perintah. Orang yang meninggalkan perintah. Maka bagaimana keadaan iman kita kalau kita tinggalkan perintah? Allah Ta'ala perintah untuk kita beriman dengan takdir, beriman dengan qada dan qadar, dan Allah Ta'ala suruh kita buat kebaikan, suruh kita bekerja, suruh kita melakukan amal, laksanakan perintah, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu adalah perintah Allah Ta'ala juga. Jangan kita kata aku ni tak semayang sebab Allah Ta'ala dah takdirkan aku tak semayang. Itu adalah satu fahaman yang sangat-sangat salah. Rasulullah SAW yang menjadi ikutan kita dalam semua perkara telah terangkan kepada kita bahawa setiap Muslim wajib mengambil asbab. Mana kita perlu melaksanakan sesuatu, kita juga selain dari kita beriman 100% kepada Allah Ta'ala, maka ianya tidak mengambil asbab, tidak menyalahi perkara tersebut. Maknanya kita perlu juga kepada asbab-asbab. Kita perlu juga kepada asbab-asbab. Ini sebab-sebab yang boleh mencapai sesuatu yang diingini. Iaitu kita nak dapat keredaan Allah Ta'ala, kita kena beramal akan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita nak dapat syurga tapi tak nak buat amal syurga. Ini kalau Allah Ta'ala takdirkan syurgalah aku, tapi tak ada amal, bagaimana Allah Ta'ala nak bagi kita syurga? Mana perlu kepada asbab. Asbab adalah amal. Asbab ialah amal. Maka perlu kepada asbab untuk seseorang itu nak sampai kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu, maka kita perlu usaha atas asbab tersebut. Asbab amal. Walaupun Allah Ta'ala boleh bagi sesuatu mengikut apa yang dikehendakinya, masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tengok amalan kita. Allah Ta'ala tengok amalan kita. Kalau amalan kita tu menyukakan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala boleh bagi kita apa yang diingini oleh kita. Ini beramal, berusaha dan mencurahkan kesungguhan. Maksudnya kita kena ada usaha, ada amal, dan kita kena sungguh-sungguh buat amal. Barulah Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita nak. Sesiapa yang meninggalkan asbab dan berhujah dengan takdir, maka sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk dapat redha perlukan asbab amal. Nak dapat perkara yang kebaikan daripada Allah Ta'ala, perlu usaha atas asbab amal. Mana kalau kita meninggalkan asbab dan kita berhujah semuanya datang daripada Allah, tapi kita tak ada usaha pun untuk buat amal, maka mana kita kata Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan tetap apa yang Allah Ta'ala tetap, itulah yang aku dapat, tak payah usaha. Bukan macam tu. Maka dia, kalau orang yang macam tu, dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia ingkar perintah Allah. Allah Ta'ala perintah untuk apa? Solat. Dalam solat ada janji Allah. Allah Ta'ala perintah kita untuk bayar zakat. Dalam zakat ada janji Allah. Dan Allah Ta'ala perintah untuk kita puasa. Dalam puasa ada janji Allah. Maka jangan kita tinggalkan sebab-sebab ini dan kita berhujah dengan takdir. Maka itu satu perkara yang tak betul. Ini kerana meninggalkan asbab bermakna lalai dan malas. Kerana kalau kita tak semayang, tinggalkan asbab,
maka itu meninggalkan sembahyang, iaitu asbab untuk dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya kita ni orang yang lalai, orang yang malas. Bagaimana orang yang malas ni akan dapat kebaikan? Yang mana itu tidak diredai oleh Islam. Mengambil asbab serta meletakkan harapan kepada Allah dalam mencapai sesuatu natijah adalah tawakal. Dan kita berusaha, kemudian kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan usaha tersebut, maka itulah sebenarnya tawakal dan iman. Bukan kita serah bulat-bulat dan kita harapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Seperti mana dalam hadis, kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia mana orang yang cerdik ialah orang yang mandana nafsahu, orang yang menginjak hawa nafsu dia, orang yang mengenepikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Itu orang yang bijak. Tu wal ajizu, orang yang tak bijak, orang yang tak cerdik, man atba'a nafsahu hawaha, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tetapi dia bercita-cita untuk dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Begitu orang yang serah bulat-bulat tanpa usaha dan tawakal, tanpa usaha untuk asbab untuk dapat kebaikan, untuk dapat redha Allah Ta'ala, dia tak ada usaha, maka inilah sebenarnya orang yang tak berapa cerdik. Orang yang tak pandai. Orang yang senang kata dia ada sifat jahil, bodoh kan. Maka itulah oleh kerana itulah kita kena memperbetulkan keyakinan kita. Kita yakin dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama jangan kita meninggalkan usaha, amalan dan segala perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kamu beramal. I'malu, hendaklah kamu beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hendaklah kamu beramal, fa kullun muyassarun, setiap daripada kamu akan dipermudahkan baginya mengikut apa yang telah ditetapkan ke atasnya. Maka kalau kita mudah untuk buat kebaikan. Contoh satu orang tadi dia nak buat sesuatu kebaikan dan memang Allah Ta'ala dah takdirkan dia buat kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia untuk buat kebaikan tersebut. Itulah sebenarnya takdir. Maknanya dalam usaha itu ada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu sama-sama kita usahakan, walaupun kita diperintahkan untuk menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi jangan kita lupa, jangan kita tinggalkan perintah Allah Ta'ala. Kita tetap usaha atas amalan kita, dan baru lepas kita usaha atas amalan, sebab apa? Amal itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lepas kita usaha atas amal kita, barulah kita berserah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita tanpa amalan, kita serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Maka semoga ianya menjadi pengajaran untuk diri kita dan dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, nak buka soalan? Kalau ada lah, kalau ada. Kau ada? Baik. Kalau ada, jemaah silakan. Jangan banyak-banyak. 2, 3 je. 2, 3, 5. 5. Ustaz nak tanya? Silakan, Nadia Irma. Okey. Ustaz, kalau contohlah tadi Ustaz cakap, kalau macam contoh kalau kita buat amalan, kita tak solat, tapi kita nak ganjaran pahala dan juga masuk syurga. Contohlah, itu ibadat.
Kalau Hmm. perkara-perkara yang macam kat dunia ni, yang macam contoh apa ya, saya boleh bagi. Contohlah macam kita ada cita-cita ke ataupun kita ada sesuatu matlamat. Hmm. Kalau kita bersungguh-sungguh sangat dengan benda tu, yang tu macam mana, okay. Kalau kita tak kejar matlamat tu masalah kita lah, tak best. Dia macam sangat. Sekejap, saya bagi satu contoh yang sangat spesifik sikit. Contoh macam ni. Contohlah, kita niaga, contoh. Lepas tu kita niaga tapi kita nak penghasilan kita banyak. Tapi kita niaga lah, kita bersungguh-sungguh semua. Tapi tetap tak banyak. Okay, tu kita boleh cakap lah tu takdir kan? Betul. Okay, tapi kalau ada orang tu, dia punya tahap yang mengejar tu sampai tahap yang dia dah buat lah 100% lah, dia tumpu kat benda tu sampaikan macam mengganggu kesihatan, mengganggu perasaan, sampai dia jadi marah ke, stres ke, apa ke, benda-benda yang macam sampai terganggu lah. Maksudnya kehidupan dia tu terganggu. Tapi ni bukan benda yang ibadat yang macam solat semua tu. Kalau macam tu macam mana pula? Sebab kalau tadi yang amal ibadat tu, kalau kita buat berlebih-lebihan pun memang tak baik kan? Yes. Betul. Maknanya dia memudaratkan. Dia sampai tahap memudaratkan. Adakah benda tu kita harus kena bersungguh-sungguh sangat sampai macam tu? Sebab persoalan dia macam ni. Orang selalu akan cakap, kau tu yang tak bersungguh-sungguh. Kau tu yang tak berusaha bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak bagi satu kata yang untuk menunjukkan yang kita dah bersungguh-sungguh tu? Untuk kita meyakinkan orang. Kata. Tak, maksudnya kata ke perbuatan ke, sebab orang akan kata kita dah buat sehabis baik semampu kita tapi orang still cakap kau tu yang tak bersungguh-sungguh. Macam tu lah ibaratnya. Ini kalau kata usaha tu memang dah sehabis usaha. Tapi kadang yalah, orang tak nampak usaha kita. Jadi kita nak tunjuk macam mana? Itu yang kata buat sesuatu tu kata berpada-pada. Mana janganlah kita buat sesuatu tu dan kita memang letak 100% yakin pada usaha kita. Maka bila mana kita letak 100% yakin pada usaha kita yang mendatangkan hasil, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita usaha dalam masa yang sama, kita menyerahkan, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan kita tenang. Maknanya kita takkan rasa susah, kita takkan rasa benda tu bebanan. Sebab apa? Kita dah ada usaha dan dalam masa yang sama kita ada yakin kepada Allah Ta'ala. Maknanya benda yang Allah Ta'ala bagi tu, itulah sebenarnya takdir yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maknanya kalau orang yang dia merasakan yang ni kena buat usaha dan kita kena yakin dengan usaha kita 100%. Tapi dalam masa yang sama kita tak yakin dengan takdir. Maka bila dia tak capai apa yang sepatutnya dia nak, bila mana dia tak serahkan kepada takdir, dalam dia usaha tak serah pada takdir, maka dia akan jadi orang yang kecewa. Jadi dia akan tak tenang lah. Dan hidup dia takkan tenang. Dia akan sentiasa rasa tak cukup. Dia akan sentiasa rasa susah. Jadi tapi janganlah kita menilai orang. Mana kalau kata kita nampak orang tu susah, dan kita tak tahu kita tak nampak di sebalik kesusahan tersebut ada tak usaha dia ataupun tak ada. Jangan kita menilai orang ni tak usaha, engkau tak usaha, engkau tak buat kerja. Macam mana nak ni? Maknanya jadi kita kena kalau kita nak fahamkan orang, saya pernah satu kawan saya selalu cakap, kata kita jangan harap orang faham kita. Kita jangan harap orang faham kita. Kalau kita harap orang faham kita, maka kita akan kecewa. Sebab orang takkan faham kita. Orang takkan faham kita. Jadi kita sendiri yang tahu keadaan diri kita. Kita sendiri yang akan faham apa yang kita buat. Jadi jangan bila kita faham, kita
pegang kata-kata tu, maka kita akan tenang. Jadi biar lawan nak kata apa, janji aku dah buat macam ni dan apa yang aku dapat ni, aku redha, dan orang kalau kata apa-apa pun dia tak boleh buat apa. Wallahu a'lam. Dia yang macam ni kan tadi sebab kerja kan Ustaz. Tapi kalau dia macam akan perasaan, macam kita menjaga hubungan dengan kawan ke, dengan sesiapa je lah. Kita usaha sehabis baik yang kita tahu untuk cuba jernihkan keadaan. Tapi dalam satu masa sampaikan, kita ada sesuatu mungkin pergaduhan ataupun apa benda yang sampai tahap yang buatkan kita murung, sampai kita rasa paranoid, sampai kita rasa trauma. Maknanya kita dah terjejas daripada sudut perasaan. Benda ni, hubungan ni dah menyebabkan daripada sudut perasaan. Jadi, orang cakap kita tak berusaha untuk membaiki keadaan tu. Sedangkan kita sendiri dah rasa segala kemurungan, kita dah rasa segala paranoid, kita dah rasa trauma, tapi tetap orang menghukum, mengatakan kita ni tak berusaha. Tapi kita buat sedaya upaya sampai tahap yang kita rasa tenang. Maksudnya kita tetap cuba untuk memujuk, kita tetap cuba untuk memperbaiki hubungan tu, kita cuba untuk berbaik-baik. Kita dah buat sehabis baik lah daripada sudut tu sampai tahap yang kita rasa tenang. Maksud saya macam Ustaz tadi cakap lah, kita kena yakin dengan usaha kita. Okey, masa tu kita dah yakin dah, saya dah yakin dah dengan usaha tu maksudnya. Cukup tak sampai tahap tu, sebab benda ni dah melibatkan sesuatu yang akan menyebabkan jiwa kita tak tenang bila kita buat lebih ataupun kita akan menyebabkan orang tu pula yang tak tenang. Jadi batas dia tu, maksud saya, batas dia tu adakah cukup sampai kita dah rasa tenang sampai situ, dan kita jangan macam sampai buat sesuatu yang sampai memaksa diri kita, yang sampai kita rasa dah hilang ketenangan diri kita disebabkan nak usaha tu. Betul tak Ustaz macam tu? Maknanya kita usaha mengikut kadar kemampuan kita. Mana lebih daripada itu kita serah pada Allah Ta'ala. Kita buat mana kita mampu. Dan kita dah usaha itu, rasa takat kemampuan kita dah macam tu dah. Dan kalau kita buat lebih lagi, kita dah tak mampu. Maknanya itulah tahap dia. Maknanya kita, kata, bila kita dah sampai kata maksimum kita punya usaha, lepas tu kita serah pada Allah. Sebab tu yang akan menenangkan kita. Tapi kalau kita rasa kita paksa diri kita sampai menyebabkan, kalau benda tu tak jadi, dan kita rasa benda tu kalau kita tak buat, maknanya kita ni memang tak nak buat. Maknanya kita tak serah pada Allah Ta'ala. Maknanya bukan macam tu. Maknanya dia sampai tahap kalau kita rasa kita dah sampai dia punya had, maknanya itulah kemampuan kita, kita serah pada Allah Ta'ala. Itu dah takat kita punya usaha yang kita mampu, dan selebihnya kita serah pada Allah Ta'ala. Maka itu akan menenangkan kita. Dan kita pula, janganlah kita ambil hati apa orang kata, biar je lah. Kita dah usaha sebaik mungkin, dan kita tawakal je pada Allah Ta'ala. Maknanya kita dah ada usaha, kita serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pegang hati-hati manusia. Allah Ta'ala yang pegang hati-hati manusia. Jadi Allah Ta'ala berhak untuk buka hati tersebut, ataupun Allah Ta'ala berhak untuk tutup hati tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Ya. Puan Muna nak tanya kan? Ya, tanya boleh? Boleh. Dalam usaha kita mendapatkan sesuatu, pertama kita meletakkan pada saya lah, tak tahu sama betul. Letakkan harapan dan doa pada Allah. Allah always number one ya. Dan di samping itu, kita juga perlu berdoa supaya Allah mendatangkan pada kita orang-orang yang baik yang boleh menolong kita. Dan selain itu, kita juga berdoa agar kita Allah berikan kemampuan ya, bagaimana solusinya untuk kita berusaha ke arah kejayaan. Adakah itu menyimpang ya Ustaz? Kalau itu bagus juga. Maknanya doa itu sebenarnya satu usaha. Doa tu adalah satu usaha. Mana kalau kita berserah bulat-bulat,
Satu, bila kita doa untuk kemudahan, Allah Ta'ala akan mudahkan kita. Dan juga Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan. Dan maknanya bila kita minta jalan, maknanya kita ada keinginan untuk berusaha. Maka ini satu perkara yang bagus, berdoa. Di samping kita, hati kita berserah pada Allah Ta'ala, dan sama kita minta pada Allah, dan juga dari samping itu kita usaha mencari jalan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okay. Sebenarnya kita tutuplah Ustaz kan? Boleh. 6.37. Baik. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan jaza Ustaz. Di atas hari ini beriman dengan qada dan qadar itu melahirkan keberanian kan Ustaz punya. Hari ini kita punya tajuk masya-Allah. Hadis kita ada satu perkataan yang bila kita tertimpa musibah lah ataupun ujian, maka janganlah kita kata seandainya, kalau, pasti tidak akan terjadi begini begitu kan Ustaz. Jadi kita kena terima qada dan qadar Allah itu. Kerana apa yang Allah dah tentukan kepada kita, itulah yang terbaik sebenarnya. Kita boleh mengatakan salah satunya qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakan Allah. Kalau kita ucapkan kata-kata kalau tu, seandainya tu contohnya akan membuka jalan bagi godaan syaitan. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah untuk malam ini, insyaAllah. Malam ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari pada pukul 8.05 malam dengan fiqh puasa, insyaAllah. Dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Imam Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusuf, Ketua Imam Masjid Sayyidina Osman bin Affan, dengan tajuk Menjadi Hamba yang Bersyukur, insyaAllah pada pukul 9.15 malam ini. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan kuliah-kuliah yang disediakan oleh Gema Nur Iman. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.